Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini kita akan sambung belajar bagi mata pelajaran Faraid darjah 5, dan hari ini kita akan berpindah kepada pelajaran yang kelima, iaitu bertajuk asal masalah, dan kita akan fokuskan pada subtopik yang pertama iaitu pengenalan asal masalah, dan subtopik yang kedua iaitu bahagian asal masalah. Dan untuk tajuk ini kamu boleh merujuk kitab Faraid masing-masing di halaman yang ke-29 hingga ke-34. Baiklah, pastikan semua telah membaca doa belajar terlebih dahulu. Jika semua sudah bersedia, mari kita mula belajar bersama-sama. Mari kita mulakan dengan subtopik yang pertama iaitu berkaitan pengenalan. Pengiraan pembahagian harta pusaka mengikut hukum Faraid memerlukan kepada dua perkara ini. Yang pertama ialah asal masalah dan yang kedua tashih masalah. Apakah yang dimaksudkan dengan asal masalah? Pengertian asal masalah ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum ini bahawa terdapat 6 kadar bahagian harta pusaka yang kesemuanya berbentuk pecahan, iaitu 1/2, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan kadar-kadar ini adalah bagi waris ashabul furud. Cara pembahagian harta pusaka dilakukan apabila waris ashabul furud telah pun ditentukan kadar ataupun bahagian masing-masing. Setelah itu barulah ditentukan asal masalah, iaitu ditentukan jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan kepada pecahan-pecahan kadar penerima ashabul furud tadi. Jadi jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan kadar tadi itulah yang dimaksudkan sebagai asal masalah. Tashih masalah pula bermaksud sekurang-kurang bilangan yang boleh dibahagikan kepada setiap waris. Ataupun dengan arti kata lain, tashih masalah ini ialah proses kita menentukan bahagian yang sepatutnya ataupun yang layak diperolehi oleh setiap waris. Jadi itulah dia murid-murid, proses membahagikan harta pusaka mengikut kaedah Faraid. Kita memerlukan dua perkara ini, iaitu asal masalah dan juga tashih masalah. Asal masalah ialah jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka, manakala tashih masalah ialah kita menentukan bahagian yang boleh diperolehi oleh setiap waris. Baiklah, sekarang kita berpindah kepada subtopik yang kedua iaitu bahagian asal masalah. Bahagian asal masalah ataupun peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka dalam penyelesaian masalah Faraid ini ada 7 bahagian kesemuanya. Yang pertama, asal masalah 2. Yang kedua, asal masalah 3. Yang ketiga, asal masalah 4. Yang keempat, asal masalah 6. Yang kelima, asal masalah 8. Yang keenam, asal masalah 12. Dan yang ketujuh, asal masalah 24. Jadi dalam penyelesaian masalah pembahagian harta pusaka mengikut kaedah Faraid, kita perlu menggunakan salah satu daripada asal masalah yang kita sebutkan tadi, ataupun kita menggunakan salah satu daripada jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan bahagian pusaka. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh pembahagian harta pusaka mengikut kaedah Faraid menggunakan bahagian-bahagian asal masalah yang kita sebutkan tadi. Kita mulakan dengan asal masalah 2. Contoh situasi, seorang mati meninggalkan waris iaitu suami dan adik-beradik lelaki seibu sebapa. Kita perhatikan di situ bahawa suami adalah merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil bahagian pusakanya sebanyak 1/2. Manakala adik-beradik lelaki seibu sebapa si mati adalah merupakan waris asabah yang akan mengambil baki daripada harta yang telah diberikan kepada suami. Kadar pecahan yang ada dalam penyelesaian masalah pusaka ini ialah 1/2. Oleh itu, asal masalah ataupun jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan tersebut ialah 2. Jadi dalam masalah ini, kita akan menggunakan asal masalah 2. 2 adalah nombor yang kita akan bahagikan dengan pembawah pecahan tadi, iaitu 2 bagi dengan 2, jawapannya 1, dan kita darabkan dengan angka di atas. 1 darab 1 ialah 1. Jadi suami si mati akan mendapat 1 bahagian dan ada baki 1 bahagian lagi daripada 2 tadi, maka baki itu adalah milik waris asabah. Maka kita lihat sah masalah itu adalah masalah 2. Kita lihat pula pembahagian mengikut asal masalah 3.
Contoh, seorang mati meninggalkan waris iaitu ibu dan adik-beradik lelaki sebapa dengan si mati. Dalam masalah ini, ibu si mati adalah merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil hartanya dengan kadar 1/3, manakala adik-beradik lelaki sebapa adalah merupakan waris asobah yang akan mengambil baki. Jadi pecahan yang ada di situ ialah 1/3, maka jumlah peruntukan yang boleh dibagikan dengan pecahan tadi ialah 3. Jadi dalam masalah begini, kita menggunakan asal masalah 3. Kita lihat pula contoh situasi pembagian harta pusaka yang menggunakan asal masalah 4. Sebagai contoh, situasi di mana seorang mati ada meninggalkan waris iaitu isteri dan bapa sahaja. Dalam situasi begini, kita perhatikan isteri adalah merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil hartanya dengan kadar 1/4, manakala bapa akan mengambil hartanya secara asabah. Dan kita perhatikan di sini, pecahan yang ada adalah 1/4, maka jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan 1/4 ialah asal masalah 4. Jadi kaedah pengiraannya ialah 4 dibahagikan dengan 4 iaitu 1 dan didarabkan dengan angka atas 1. Jadi 1 darab 1 ialah 1, maka isteri akan mengambil 1 bahagian, manakala ada 3 lagi baki adalah menjadi milik kepada bapa selaku waris asabah. Jadi sah masalah itu adalah masalah 4. Seterusnya kita lihat pula contoh penyelesaian masalah menggunakan asal masalah 6. Sebagai contoh, situasi di mana seorang mati meninggalkan waris iaitu ibu dan anak lelaki. Dalam situasi begini, ibu merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil bahagiannya 1/6. Kenapa 1/6 murid-murid bukan 1/3? Ya, kerana si mati juga ada meninggalkan anak lelaki. Jadi bahagian ibu dikurangkan daripada 1/3 menjadi 1/6. Manakala anak lelaki si mati adalah merupakan waris asabah yang akan mengambil baki. Jadi dalam situasi ini kita lihat pecahan yang ada ialah 1/6. Maka asal masalah yang sesuai kita gunakan bagi pecahan 1/6 ialah asal masalah 6. Jadi asal masalah 6 kita bagikan dengan angka pembawah pecahan. 6 bahagi 6 jawapannya 1 dan kita darabkan dengan angka di atas. 1 darab 1 jawapannya ialah 1. Maka ibu si mati akan mengambil 1 bahagian daripada 6 bahagian harta dan ada baki 5. Itu adalah menjadi milik anak lelaki si mati selaku waris asabah. Maka sah masalah itu ialah masalah 6. Bagi asal masalah 8 pula, kita lihat contoh situasi di mana seorang mati meninggalkan waris iaitu isteri dan anak lelaki. Isteri si mati adalah merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil bahagiannya sebanyak 1/8, bukan 1/4 tetapi 1/8 kerana si mati juga ada meninggalkan anak lelaki. Dan anak lelaki si mati ini merupakan waris asabah yang akan mengambil baki, dan kita lihat pecahan yang ada di situ ialah 1/8, maka asal masalah ataupun jumlah peruntukan yang boleh dibagikan dengan pecahan yang sesuai ialah asal masalah 8. Kita lihat pula contoh pembahagian harta pusaka dengan menggunakan asal masalah 12. Sebagai contoh, situasi di mana seorang mati meninggalkan waris yang terdiri daripada isteri, ibu dan adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati. Dalam situasi begini, kita perhatikan isteri si mati adalah merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil hartanya dengan kadar 1/4, manakala ibu si mati juga adalah waris ashabul furud yang akan mendapat hartanya dengan kadar 1/3, manakala adik-beradik lelaki seibu sebapa dengan si mati merupakan waris asabah yang akan mengambil baki. Jadi kita lihat di sini ada 2 kadar pecahan iaitu 1/4 dan juga 1/3. Jadi jumlah peruntukan yang boleh dibagikan dengan kedua-dua pecahan itu yang sesuai ialah asal masalah 12. Kerana 12 boleh dibagikan dengan 4, 12 juga boleh dibagikan dengan 3. 12 akan dibagikan dengan 4 iaitu 3 dan 3 didarabkan dengan 1 bersamaan 3, maka isteri si mati akan mendapat 3 bahagian daripada 12 bahagian tadi. Manakala untuk ibu 12 dibahagikan 3 iaitu 4 dan 4 didarabkan dengan 1 bersamaan 4, maka ibu si mati akan mendapat 4 bahagian daripada 12 bahagian tadi. Dan kita perhatikan isteri mendapat 3, ibu mendapat 4 dan ada baki lagi 5 bahagian daripada 12 bahagian tadi, maka 5 bahagian itu adalah menjadi milik kepada waris asabah. Maka sah masalah itu adalah masalah 12. Baiklah, sekarang kita lihat pula kaedah pembagian harta menggunakan asal masalah yang terakhir iaitu asal masalah 24.
Sebagai contoh, situasi di mana seorang mati ada meninggalkan waris iaitu isteri, ibu dan cucu lelaki. Isteri merupakan waris ashabul furud yang akan mendapat bahagiannya 1/8 kerana ada bersamanya cucu lelaki. Manakala ibu juga adalah merupakan waris ashabul furud yang akan mengambil 1/6 juga kerana ada cucu lelaki. Dan cucu lelaki adalah merupakan waris asobah yang akan mengambil baki. Jadi kita perhatikan di sini ada 2 kadar pecahan di dalam masalah ini, iaitu 1/8 dan juga 1/6. Jadi jumlah peruntukan ataupun asal masalah yang sesuai untuk kita gunakan bagi menyelesaikan pembahagian harta pusaka ini ialah asal masalah 24. Ini kerana jumlah peruntukan 24 boleh dibahagikan dengan 8 dan juga boleh dibahagikan dengan angka 6. Kita lihat bahagian isteri di mana 24 dibahagikan dengan 8 bersamaan dengan 3 dan 3 didarabkan dengan 1. Jawapannya 3, maka isteri si mati akan mendapat bahagian hartanya sebanyak 3 bahagian daripada 24 bahagian. Manakala ibu pula 24 dibahagikan dengan 6 iaitu 4 dan 4 didarabkan dengan 1, jawapannya ialah 4, maka ibu si mati akan mengambil harta sebanyak 4 daripada 24 bahagian. Dan kita perhatikan ada 17 bahagian baki, maka 17 bahagian daripada 24 bahagian tadi adalah menjadi milik kepada cucu lelaki si mati. Maka sah masalah itu adalah masalah 24. Jadi itulah dia murid-murid bagaimana kaedah penyelesaian masalah pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid. Kita perlu menggunakan jumlah peruntukan yang boleh dibahagikan dengan pecahan-pecahan yang ada ataupun kita sebut sebagai asal masalah, dan sebagaimana yang kita telah sebut tadi ada 7 kesemuanya asal masalah, iaitu masalah 2, masalah 3, asal masalah 4, asal masalah 6, asal masalah 8, asal masalah 12 dan asal masalah 24. Yang mana kita perlu sesuaikan dengan kadar-kadar yang ada dalam setiap situasi penyelesaian masalah pembahagian harta pusaka. Dengan itu selesailah pembelajaran kita untuk hari ini. Ustazah doakan semua murid-murid Ustazah boleh memahaminya dengan baik. Sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.